Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Menimba Ilmu di Muzium Diraja. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Menimba Ilmu di Muzium Diraja ini terdapat pada muka surat 117 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu murid akan dapat membina kerangka dan menulis sebuah jenis karangan fakta mengenai menimba ilmu di Muzium Diraja. Kedua, membaca, menjelaskan dan menghuraikan sebuah kerangka karangan fakta untuk memindahkan 4 maklumat utama mengenai menimba ilmu di Muzium Diraja kepada bentuk prosa. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membina kerangka dan menulis sebuah jenis karangan fakta mengenai menimba ilmu di Muzium Diraja. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan sebuah kerangka karangan fakta untuk memindahkan 4 maklumat utama mengenai menimba ilmu di Muzium Diraja kepada bentuk prosa. Pernahkah murid-murid melawat Muzium Diraja di negara kita? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah melawat Muzium Diraja ini. Tentulah beruntung bagi murid-murid yang tinggal di ibu kota Kuala Lumpur kerana bolehlah berkesempatan untuk melawatnya. Dan di sini, Cikgu Afan sudah pun berkongsikan beberapa keping gambar yang terdapat di dalam Muzium Diraja tersebut. Di sini, adanya pameran barangan milik Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan juga pameran barangan milik isteri baginda iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj. Jadi di sini sangatlah banyak barangan milik baginda, dan di situ adanya pedang, karya lama iaitu kitab Sulalatus Salatin, merupakan karya lama, dan seterusnya ada cokmar dan juga ada singgasana. Dan diharapkan murid-murid dapatlah mengambil kesempatan bagi yang belum tiba di Muzium Diraja ini, bolehlah untuk melawatnya selepas berakhirnya wabak pandemik COVID-19 ini. Tidak rugi ya murid-murid kerana murid-murid dapatlah pengalaman yang baharu untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan dalam hidup dan juga dapat mempelajari sejarah Kesultanan Melayu di negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita di sebelah ini yang bertajuk Menimba Ilmu di Muzium Diraja dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita sama-sama membacanya. Amar dan rakan-rakannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Muzium Diraja Kuala Lumpur. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Kebangsaan
Taman Kencana itu diadakan pada 19 Ogos 2021. Lawatan itu disertai oleh 40 orang anggota kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Lawatan itu dianjurkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Semasa berada di muzium tersebut, Amar dan rakan-rakannya berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan berguna kepada para peserta. Contohnya, pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, mari kita membina kerangka karangan fakta berdasarkan gambar 1 ini mengenai pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong dalam bentuk jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah pun masuk dalam aktiviti yang kedua pula. Dalam aktiviti kedua ini, murid perlu membina kerangka karangan. Jangan risau, seperti biasa Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk membina kerangka karangan fakta ini dan juga menjelaskan maklumat tersebut dalam bentuk ayat. Ya, bagus. Jadi di sini kita lihat gambar yang pertama ini menunjukkan tengkolok diraja. Begitulah ya, gambar tengkolok diraja. Dan kita lihat maklumat dalam jadual yang Cikgu Afan sudah sediakan di situ. Nah, iaitu yang pertama kain tenun sutera. Jadi di sini untuk menjelaskan maklumat tersebut, kita lihat ayatnya ataupun huraian di sebelah kanan dalam jadual tersebut. Tengkolok diraja ini diperbuat daripada ... yang berkualiti tinggi. Jadi di sini murid perlu tulislah ayat ini dengan melengkapkannya menggunakan maklumat yang cikgu sediakan di tengah-tengah jadual itu. Ialah. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua. Solek atau bentuk hulu dendam tak sudah namanya. Jadi di sini maklumat tersebut Cikgu Afan sudah pun menghuraikannya dalam bentuk ayat di sebelah kanan itu. Solek atau bentuk hulu tengkolok ini dikenali sebagai ... Lengkapkan sahaja ayat ini dengan maklumat yang cikgu sediakan. Sangatlah mudah, tidak susah kan? Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga. Hadapan tengkolok, anak bulan dengan bintang pecah 14, emas putih, bahagian tengah, lambang kerajaan Malaysia. Jadi di sini kita lihat huraian ataupun ayat yang sesuai untuk menjelaskan maklumat tersebut. Cikgu Afan sudah sediakan dalam jadual tersebut. Kita lihat, hiasan di hadapan tengkolok ini menggunakan kerongsang yang berbentuk apa? Rujuklah semula maklumat di sebelah kiri itulah kan. Yang bertatahkan di bahagian tengahnya merupakan ... Murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan maklumat yang Cikgu Afan berikan tersebut. Tidaklah susah ya murid-murid. Murid-murid perlulah lengkapkan ayat ini. Oleh itu, ayat-ayat ini sudah pun dibentuk akan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti ya murid-murid. Seterusnya, mari kita membina kerangka karangan fakta berdasarkan gambar kedua mengenai pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong dalam bentuk jadual di sebelah ini.
Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk kepada gambar yang kedua pula. Gambar kedua ini menunjukkan muskat. Begitulah gambar muskatnya. Dan kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan dalam jadual di tengah itu, iaitu pakaian rasmi. Yang kedua, asal negara Muskat. Jadi di sini kita lihat huraian ataupun penjelasan bagi menjelaskan maklumat tersebut ya. Kita lihat di situ, Muskat ialah ... yang merupakan asal usulnya dari mana? Dari murid rujuklah di situ maklumatnya. Seterusnya maklumat yang kedua iaitu benang bulu hitam. Ya, huraiannya, jahitan pada muskat ini sangat kemas dan menggunakan ... Lengkapkanlah ayat ini ya dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya maklumat yang ketiga, sulaman emas bercorak awan larat dan bunga raya. Huraiannya ataupun penjelasan maklumat tersebut kita lihat di situ. Ia juga menggunakan hiasan ... yang ... murid perlu lengkapkanlah saja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut ya murid-murid. Jadi di sini ayat-ayat ini akan membentuk sebuah perenggan. Pandai, sebuah perenggan yang akan ditulis di mana? Bagus, dalam bentuk penulisan nanti. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat gambar kedua ini dengan sebaiknya. Mari kita membina kerangka karangan fakta berdasarkan gambar ketiga mengenai pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong dalam bentuk jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang ketiga, iaitu gambar apa? Bagus, keris pendek diraja. Dan kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan di sebelah kanan itu, iaitu dalam jadual. Kita lihat maklumat yang pertama, mata keris lama. Huraiannya ataupun penjelasan untuk menjelaskan maklumat tersebut. Keris pendek diraja ini mempunyai ... Lengkapkanlah ayat ini dengan maklumat tersebut. Seterusnya maklumat yang kedua iaitu berhulu, bersarung gading, tatah emas, hulu keris, hulu pekaka, kepala geroda. Jadi di sini ayat ataupun penjelasannya di sebelah kanan itu, keris ini ... dan ... yang bertatah emas. Murid lengkapkanlah ayat ini ya. Dengan maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan. Tak susah kan? Kita lihat ayat yang seterusnya. Hulu keris ini dikenali sebagai ... dan menyerupai bentuk ... bentuk apa? Ada di sebelah kiri tersebut. Bentuknya kan? Dan maklumat yang terakhir, sampir keris, lambang kerajaan persekutuan. Huraian ataupun ayatnya di situ, sampir keris ini juga merupakan ... Murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan maklumat di sebelah kiri itu. Tidaklah susah. Jadi di sini keempat-empat ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat iaitu gambar yang ketiga ini dengan sebaiknya. Mari kita membina kerangka karangan fakta berdasarkan gambar keempat mengenai pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong dalam bentuk jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, dalam gambar yang terakhir ini, gambar keempat menunjukkan pending diraja. Oleh itu kita lihat maklumatnya yang berkenaan dengan gambar keempat itu. Yang pertama, emas 10 mutu bertatah dan bersulam permata delima. Oleh itu kita lihat
huraiannya di sebelah kanan itu, pending diraja ini diperbuat daripada yang serta dihiasi dengan Jadi murid lengkapkanlah ayat ini ya. Melengkapkan ketiga-tiga tempat kosong dalam ayat ini dengan apa? Bagus. Dengan maklumat yang Cikgu Afan berikan di sebelah kiri itu. Seterusnya maklumat yang kedua, bahagian tengah lambang kerajaan persekutuan. Oleh itu kita lihat ayat ataupun huraiannya bagi menjelaskan maklumat tersebut di pending diraja ini terdapat Jadi murid lengkapkanlah ayat ini iaitu tempat kosong tersebutlah dengan maklumat yang Cikgu Afan sediakan. Dan maklumat yang terakhir, tali bengkung, kain sahlat, bertekad, berbunga-bunga, benang emas. Jadi di sini murid perlu menjelaskannya dan kita lihat ayat yang Cikgu Afan sudah sediakan di sebelah kanan itu. Pending diraja ini dipakai bersama yang diperbuat daripada yang dengan menggunakan benang emas. Jadi di sini murid lengkapkanlah sahaja ayat ini dengan maklumat yang Cikgu Afan berikan itu. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk apa? Pandai, iaitu membentuk sebuah perenggan nanti dalam penulisan. Kini tiba masanya, mari kita menulis sebuah karangan fakta mengenai menimba ilmu di Muzium Diraja secara berperenggan. Sila rujuk aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat yang telah dibina tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama untuk menulis sebuah penulisan ataupun karangan yang bertajuk menimba ilmu di Muzium Diraja. Oleh itu, dalam slide aktiviti kedua tadi, kita sudah pun membincangkan ayat ataupun penjelasan. Untuk apa? Untuk menjelaskan maklumat-maklumat tadilah. Dan ayat-ayat tersebut, murid perlu pindahkan dalam bentuk perenggan. Di bahagian inilah dalam bentuk penulisan ataupun karangan. Jadi di sini, mari kita sama-sama lihat. P1 merujuk kepada perenggan yang pertama sebagai pendahuluan. Kita sama-sama membacanya ya. Amar dan kawan-kawannya menyertai lawatan ke Muzium Diraja yang terletak di Kuala Lumpur. Mereka menyaksikan pameran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Mereka tertarik melihat pakaian yang digunakan semasa adat istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong. Jadi di sini perenggan yang pertama Cikgu Afan sudah pun sediakan. Jangan risau murid, perlulah salin semula. Seterusnya, P2 di situ menunjukkan perenggan yang kedua, iaitu murid rujuklah maklumat iaitu gambar yang keberapa? Mestilah gambar yang pertama. Rujuklah semula dalam slide aktiviti 2 tadilah yang mengandungi gambar yang pertama. Jadi di sini kita mulakan dengan antaranya murid rujuklah ayat dalam slide aktiviti 2 tadi iaitu gambar yang pertama. Ada kan 3 ayat tadi kan? Jadi murid perlu pindahkannya dalam bentuk perenggan di sini. Seterusnya, P3, perenggan yang ketiga, murid rujuk gambar kedua. Gunakan penanda wacana iaitu selain itu, rujuklah ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi dalam slide aktiviti kedua untuk dipindahkan dalam bentuk perenggan di sini. Seterusnya, P4 menunjukkan perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat ini kita perlu merujuk gambar yang ketiga. Dan murid-murid perlulah memulakan perenggan ini dengan penanda wacana iaitu di samping itu. Murid perlulah menulis semula ayat yang telah kita bincangkan tadi. Kan?
dalam bentuk perenggan di sinilah. Dan P5 merujuk kepada perenggan yang kelima. Murid merujuk semula gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini, murid perlu mulakan perenggan ini dengan akhir sekali. Ya, akhir sekali, ... Rujuklah semula gambar yang keempat tadi yang telah kita bina bersama-sama. Dan P6 menunjukkan perenggan yang keenam sebagai apa? Bagus, sebagai penutup. Kesimpulannya, lawatan sambil belajar ini amat memberikan banyak manfaat kepada mereka. Mereka amat bersyukur kerana mendiami negara Malaysia yang dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Benarlah pepatah Melayu ada mengatakan jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi di sini murid perlulah salin semula penutup yang Cikgu Afan berikan. Sekiranya murid-murid mempunyai idea tersendiri mengenai pendahuluan ataupun penutup, murid bolehlah menggunakan idea sendiri tanpa bergantung dengan idea yang Cikgu berikan ini. Tiada sebarang masalah asalkan tidak menyimpang jauh. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan penulisan ini dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.